Tak nampak yang saya bujak. Ini dari? Ya, bos. Oi! Gapo? Sam! Ramai ke depan ni. Dengan syarif. Aduh, mati operasi tak lah kan dia. Dia lupa sama muka kan dia. Tu molok ah. Sama ke? Okey. Abah lalu nak sedap. Aku bijak. Mas sini duduk. Ya, ni pun tak boleh. Bangun. Cabut terus, cabut. Bos salah. Bos lagi dah. Bini tak lah ya. Duduk. Stand. Enggak. Lama tak jalan Ni siapa ni? Tapi Ni di sini pun ada. Ada sini ada CCTV ya? Jadi ejen ni. Tak ada. Oh bisa mana tu ni apa kota, pemenang kota. Satu orang kerja. Sekarang tak ada password, dia pakai photoshoot saja. Belakang. Saya mau lari. Operasi tertumpu di tapak pembinaan. Menyedari kawasan mereka diserbu oleh pihak berkuasa, pendatang asing cuba melarikan diri. Ada yang terjun ke dalam longkang dan ada yang cuba masuk ke kawasan perumahan berhampiran dengan memanjat pagar. Namun cubaan mereka gagal kerana kawasan ini sudah dikepung. Operasi bermula jam 11 malam tadi dilancarkan oleh Pengarah Penguatkuasa Immigration Selangor, Tarmizi Talib Ali dengan 56 anggota. Ops Ikra dilakukan susulan aduan awam yang bimbang mengenai lambakan parti di kawasan perumahan mereka. 227 pendatang asing telah diperiksa. 127 daripadanya didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Antaranya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah selain tinggal di negara ini melebihi masa. Mereka yang ditahan dari Bangladesh, Nepal, India, Myanmar, Vietnam dan Ghana dibawa ke lokap sementara Immigration di Shah Alam untuk tindakan. Operasi besar-besaran memburu 1.1 juta orang parti ini dilancarkan sebaik tempoh permohonan ikat tamat tengah malam semalam. Operasi diketuai sendiri oleh Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Mustafa Ali, yang menyerbu 2 asrama pekerja di Batu 7 Kapar, Klang bersama sepasukan 86 pegawai dari Jabatan Immigration Selangor dan Putrajaya. Ketika ditahan, macam-macam alasan tidak memohon ikat diberi oleh parti. Antaranya tidak tahu tarikh tamat memohon dan majikan memberitahu tempoh permohonan ikat akan dilanjutkan.
Menurut Datuk Seri Mustafa, daripada 1,035 parti yang ditahan di seluruh negara, 931 adalah lelaki, 101 wanita dan 3 kanak-kanak. Paling ramai warga Bangladesh, 515 orang. 135 Indonesia, 102 Myanmar, 50 orang Filipina, 5 Thailand, 2 rakyat Vietnam dan lain-lain warga negara 226. Dua negeri mencatat tangkapan tertinggi iaitu 414 di Johor dan 147 di Kelantan. Lain-lain negeri tangkapan kurang daripada 100 parti. Lebih 3,000 orang diperiksa sepanjang operasi sehingga awal pagi tadi dan operasi memburu parti akan dilakukan setiap hari. Jabatan Immigration tidak akan berkompromi dengan majikan serta parti yang tidak mempunyai sebarang dokumen. Program pendaftaran IKAD gagal menepati sasaran 600,000 parti apabila hanya 23% atau 161,056 parti didaftarkan dengan melibatkan 28,375 majikan dengan 145,571 IKAD telah dikeluarkan. Di Kota Baru, Kelantan, terkejut dengan kehadiran pihak berkuasa, 3 buruh binaan warga asing cuba terjun dari bangunan disebabkan tiada pasport. Cubaan mereka bagaimanapun gagal apabila ditahan anggota Immigration. Operasi ini dilancarkan di tapak pembinaan di Kampung Badang, Jalan Pantai Cahaya Bulan. Dalam serbuan bermula jam 11 pagi tadi, seramai 147 warga asing terdiri daripada Bangladesh, Pakistan dan Indonesia ditahan. Mereka yang berumur 25 hingga 50 tahun dihantar ke depo tahanan di Tanah Merah. Di luar sana ada lagi parti-parti yang tidak berdaftar, mungkin kerana kedegilan oleh majikan yang tidak ada kesedaran untuk mematuhi peraturan dan perundangan. Mungkin di pedalaman sana yang kebanyakannya bekerja di sektor peladangan dan juga pertanian, dan mungkin di setengah tempat yang di sektor-sektor pembinaan. Sejak Februari hingga tengah malam semalam, Jabatan Immigration Kelantan telah mengeluarkan sebanyak 1,991 IKAD membabitkan 229 majikan. Kita telah menangkap 51 orang dengan pecahannya 38 daripada Bangladesh, 5 daripada Nepal, 4 daripada Indonesia dan 4 daripada Myanmar. Dan daripada 51 orang itu, kita telah juga melepaskan 188 orang kerana dokumen itu proper dan apa-apa dokumen itu selesai sematkan tadi. Dan kesalahan-kesalahan yang kita perolehi adalah kalau kita tengokkan section 15.1c misalnya, 2 orang daripada Akta Immigration 1959-63 dan paling banyak iaitu langgar-langgar syarat PAS misalnya 6 section 61C 49 orang. So itu dari segi tindakan kita kepada dua-dua lokasi ini. Dan saya sebutkan tadi, apabila kita dah tamatkan IKAD itu, ada juga daripada semakatan kita yang kita semak di sini telah pun memiliki IKAD ataupun sedang dalam proses memiliki IKAD. Jadi kita ucap tahniah kepada wakil majikan yang kita nampak ini tadi kerana dia cuba untuk memastikan pekerja-pekerja ini adalah pekerja-pekerja sah. Tapi dalam masa sama ada lagi 51 orang itu yang kita buat siasatan kerana kita nampak ada yang tidak dokumen, ada dalam tempoh
pasport yang tamat tempoh dan sebagainya. Itu kita akan buat secara lanjut dan tidak akan lanjut kita ambil. Sebanyak 138,970 enforcement card atau e-card untuk pendatang asing tanpa izin parti telah dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen sehingga pukul 7.50 malam tadi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali berkata jumlah tersebut bagaimanapun hanya 25% daripada sasaran 600,000 parti tampil untuk membuat permohonan e-card. Beliau kecewa apabila majikan dan parti tampil mendaftar pada saat-saat akhir walaupun permohonan telah dibuka sejak Februari lepas. Ini mengakibatkan ibu pejabat Jabatan Imigresen terpaksa melanjutkan waktu operasi sehingga pukul 3 pagi. Kita telah menyediakan prasarana dalam soal education. Apakah permohonan yang layak, apakah dokumen yang diperlukan, tetapi bila mereka cramkan ataupun beramai-ramai ke Jabatan Immigration dengan cara begini pada last minute ini ataupun saat-saat akhir, maka tentunya kita lihatkan perkara ini tak sepatutnya berlaku dalam keadaan sekarang. Beliau bercakap kepada media ketika membuat tinjauan proses permohonan e-card di Putrajaya semalam. Sehingga semalam seramai 154,328 parti melibatkan 26,738 majikan telah membuat permohonan. Beliau sekali lagi memberi amaran tegas kepada parti yang gagal mendaftar sehingga 12.30 malam hari ini akan ditahan dan diusir keluar dari Malaysia melalui operasi besar-besaran mulai 1 Julai.